Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak 3PA? Bertemu lagi kita untuk video Bahasa Melayu dengan Cikgu Syukri. Okey, kali ni kita akan belajar unit 2 Kejayaan Keluarga, muka surat 10. Jadi anak-anak kena buka buku teks lah. Okey, muka surat 10. Buku teks yang biasa ni jilid 1, muka surat 10. Okey, kita tengok di situ. Seni bahasa, tajuk Mari Bersepakat. Jom kita tengok. Hari ini kita belajar tajuk Mari Bersepakat, seni bahasa. Kita belajar simpulan bahasa. Okey, ada 4 simpulan bahasa yang anak-anak kena tahu. Okey, kena faham. Okey, kemudian kita belajar bercerita. Okey, seterusnya kita buat latihan dalam buku aktiviti. Okey, menggunakan 4 lagi simpulan bahasa. Okey. Jadi cikgu akan terangkan satu persatu makna simpulan bahasa. Kemudian anak-anak bolehlah buat latihan. Okey. Jom kita tengok apa yang ada dalam buku teks. Okey anak-anak 3PA. Ini dia buku teks kita muka surat 10. Kita tengok muka surat 10. Aktiviti bercerita menggunakan simpulan bahasa. Okey. Jadi untuk pengajaran kali ni cikgu yang akan bercerita. Jadi anak-anak dengarlah. Okey, lepas ni mungkin anak-anak boleh bercerita, anak-anak rakam video dan hantar kepada cikgu untuk cikgu pendengarkan cerita daripada anak-anak menggunakan simpulan bahasa yang kita akan belajar hari ini. Sebelum tu, mari kita tengok tajuk dulu. Okey, tajuknya Mari Bersepakat. Apa makna Mari Bersepakat? Mari Bersepakat ni dia mengajak kita untuk bekerjasama. Okey, sepakat. Maksudnya buat kerja sama tanpa ada orang kata perbalahan. Kita bertoleransi, bertolak ansur. Okey, buat kerja sama-sama susah, sama-sama senang, sama-sama dapat hasil. Begitulah. Okey. Okey, kita tengok di dalam muka surat 10 ni ada 4 gambar dan setiap gambar tu ada frasa. Yang mana frasa tu kita perlu cantumkan untuk kita jadikan dia ayat. Okey, ayat dalam perenggan lah. Okey, gambar pertama, okey, gambar kedua, gambar yang ketiga dan juga gambar yang keempat. Okey. Cikgu harap semasa anak-anak menonton video ni, anak-anak ada buku teks bersama. Supaya mudah. Okay, kalau perhatikan, di setiap simpulan bahasa tu, cikgu dah tulis sedikit maknanya. Cikgu dah tuliskan di situ supaya senang. Okey, kalau kita tengok di sini, pendahuluan bagi cerita ni dah diberikan. Jadi kita boleh nampak jalan cerita ni telah pendahuluannya dah ada, cuma kita perlu rangka dan buat jalan cerita pada gambar yang kedua, gambar ketiga dan gambar keempat. Okey. Apa lagi? Sebelum kita belajar, okey, cikgu kongsikan sedikit makna simpulan bahasa. Ada 4 simpulan bahasa dalam ni. Yang pertama, titik peluh. Tengok anak-anak, perkataan yang berwarna biru tu, titik peluh. Maknanya hasil usaha sendiri. Cikgu dah tulis sedikit guna pensel kat tepi tu. Nanti kita padamlah semula sebab buku teks ni kita tak boleh conteng. Okey, titik peluh maksudnya hasil usaha sendiri. Maksudnya sesuatu pekerjaan tu kita buat secara sendiri ataupun kita buat dengan keluarga kita, dengan adik-beradik kita. Okey, kita tak buat dengan orang lain. Okey. Kalau kita bekerja makan gaji tu lain. Kita bekerja untuk orang. Okey, yang ini kita bekerja sendiri. Okey, banyak hasilnya, banyak yang kita buat, banyaklah hasil yang kita dapat. Okey, kalau banyak kita menanam, contohnya kalau kita tanam lobak, banyak lobak yang kita tanam, banyaklah hasil yang kita dapat. Itulah maksudnya titik peluh, hasil usaha sendiri. Bukannya hasil usaha orang lain kita yang terima faedahnya, bukan. Okey, kemudian mandi peluh. Mandi peluh ni maksudnya bekerja kuat. Okey, mandi peluh. Ibarat kata kalau kita tengok orang bekerja tu, basahlah bajunya. Mandi peluh ni maksudnya bekerja kuat. Bekerja dengan bersungguh-sungguh. Demi mendapatkan rezeki, mendapatkan hasil. Okey, kemudian gambar yang ketiga. Okey, cari jalan. Kalau kita tengok gambar di situ, gambar tayar kereta sorong tu dah masuk dalam lubang. Jadi dia cari jalan macam mana nak keluarkan tayar kereta sorong tu kan. Cari jalan ni orang kata ikhtiar lah. Okey, cari orang kata berfikir, cari idea macam mana nak cari jalan penyelesaian. Okey, gambar keempat, bulat hati. Apa yang dikatakan bulat hati? Bulat hati ni ialah melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Kalau nak buat sesuatu tu, orang kata janganlah acuh tak acuh. Kalau nak buat sesuatu tu, kita mesti tekad. Buat bersungguh-sungguh. Okey.
Sambil tu kita tengok dia punya frasa. Okey, gambar yang pertama tu ada kebun lobak membekalkan lobak titik peluh. Okey, gambar kedua ada sangat rajin mandi peluh bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga ni ada frasa kat situ, tayar kereta sorong, cari jalan dan keluarkan tayar. Okey, gambar keempat, letak papan di dalam lubang, bulat hati, tekad menarik kereta sorong. Okey, di bahagian bawah ni dia dah bagi pendahuluan untuk cerita. Apa yang perlu kita buat ialah kita bercerita menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Okey, jadi cikgu akan bacakan cerita ni sepintas lalu. Okey, nanti anak-anak bolehlah bercerita. Okey, dengar betul-betul. Amin dan Arif adik-beradik. Okey, mereka mempunyai kebun lobak yang luas. Mereka membekalkan lobak kepada peniaga-peniaga lain. Subur sungguh tanaman hasil titik peluh kamu berdua, puji Encik Husin. Siapa Encik Husin? Okey ni yang berbaju kuning ni dia dengan isteri dia datang nak beli lobak agaknya. Okey, kita andaikan begitulah. Terima kasih Encik Husin, balas Amin dan Arif. Okey, habis perenggan satu. Okey, kemudian kita tengok Amin dan Arif. Kemudian ada titik. Tak ada noktah dan noktah. Maksudnya apa? Maksudnya kita perlu reka cerita itu berdasarkan frasa dan juga simpulan bahasa yang telah diberikan. Okey, contohnya bagaimana? Okey, Amin dan Arif sangat rajin. Okey. Mereka mandi peluh di kebun lobak. Mereka bekerja bersungguh-sungguh. Okey, habis perenggan yang kedua. Kita tengok yang ketiga, gambar yang ketiga Okey, semasa menolak kereta sorong, tayar kereta sorong telah masuk ke dalam lubang dan lalu tersangkut. Okey, Amin mencari jalan untuk mengeluarkan tayar kereta sorong tersebut. Okey, habis. Okey, untuk gambar yang ketiga, kita tengok gambar yang keempat. Amin meletakkan papan di dalam lubang. Mereka bulat hati dan tekad menarik kereta sorong supaya tayarnya keluar daripada lubang. Mereka berasa lega di atas kesepakatan semasa bekerja di kebun lobak. Okey, itu contoh cerita yang cikgu reka. Okey, mungkin anak-anak boleh reka cerita sendiri berdasarkan frasa dan juga simpulan bahasa yang telah diberikan. Okey, seterusnya untuk latihan kita tengok pada buku aktiviti halaman 10. Jom kita tengok buku aktiviti. Okey anak-anak, keluarkan buku aktiviti jilid 1 tahun 3 bahasa Melayu. Buku ni lah kita gunakan. Okey, kita buka muka surat 10. Okey, mana muka surat 10? Okey anak-anak, ini dia buku aktiviti muka surat 10. Okey, di sini ada gambar kalau kita tengok ada gambar bercerita dengan menggunakan simpulan bahasa. Pesanan ibu. Ini cerita tentang ibu ayam dan juga anaknya si kuning. Okey, kalau di sini cikgu dah tuliskan dia punya maksud simpulan bahasa. Mungkin anak-anak juga boleh tulis pada buku anak-anak lah. Okey, supaya kita mudah dan faham. Okey, ceritanya tentang gambar pertama tu si kuning, ada frasa si kuning, anak emas. Kemudian gambar kedua mengajar mencari cacing, pasang telinga. Simpulan bahasa pasang telinga. Melihat dengan telitinya. Terlindung sikit. Okey, kemudian di bahagian bawah tu gambar ketiga, terang hati. Simpulan bahasa terang hati, mudah memahami mengikut nasihat ibu. Dan gambar yang terakhir tu, berjaya mencari cacing, besar hati. Simpulan bahasa di situ besar hati. Okey, jadi untuk latihan ni apa yang perlu anak-anak buat ialah kita perlu mereka cerita reka cerita sama seperti yang ada dalam buku teks tadi pada halaman 10. Okey,
yang cikgu dah beri contoh. Di sini anak-anak perlu buat cerita anak-anak berdasarkan frasa dan simpulan bahasa yang telah diberikan. Okey, sebelum tu kita tengok sedikit. Si kuning ni ialah anak ayam. Okey, anak emas, simpulan bahasa anak emas. Anak emas bermaksud anak kesayangan. Okey. Kemudian pasang telinga. Gambar kedua tu pasang telinga. Apa yang dimaksudkan dengan pasang telinga? Okey, mendengar dengan teliti. Tu maksud pasang telinga. Okey. Bukannya ada Swiss kat situ kita tekan kat telinga kita, bukan. Kemudian terang hati. Maksudnya apa? Mudah menerima dan memahami sesuatu yang disampaikan, ataupun mudah menerima dan faham tentang sesuatu yang diperjelaskan. Maksudnya kalau orang cakap apa-apa, orang ajar apa-apa, kalau orang sampaikan ilmu, kita cepat dapat, kita cepat terima. Itu maksud terang hati. Maksudnya ajarlah apa saja, mudah je nak faham. Dan yang terakhir tu besar hati. Besar hati ni maksudnya bangga. Kita banggalah. Kalau pada cerita ni kita nampak lah, anak-anak boleh reka lah. Si kuning tu, si anak ayam tu merupakan anak emas kepada si ibu ayam. Ibu ayam ni mengajar anak dia mencari cacing. Ibu ayam mengajar si kuning mencari cacing. Si kuning memasang telinga. Dan melihat dengan teliti apa yang telah diajar oleh ibu ayam. Gambar ketiga. Si kuning terang hati kerana mudah memahami dan mengikut nasihat ibunya. Akhir sekali, si kuning berjaya mencari cacing. Ibu ayam berasa besar hati melihat kebolehan anak kesayangannya. Tamat cerita. Tu contoh yang cikgu berikan. Jadi anak-anak boleh buat cerita anak-anak sendiri pada buku aktiviti halaman 10. Anak-anak, cikgu harap anak-anak dah jelas dah faham tentang apa yang kita nak belajar pada hari ini. Simpulan bahasa pada halaman 10 buku teks dan juga buku aktiviti. Sedikit tambahan latihan, anak-anak perlulah menulis makna simpulan bahasa 4 dalam buku aktiviti dan 4 dalam buku teks. Jadi ada 8 simpulan bahasa, anak-anak tulis, kemudian berikan makna. Kalau anak-anak tak faham, boleh ulang-ulang tayang video cikgu ni sehingga faham dan selesai membuat tugasan. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Selamat belajar di rumah. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Bye-bye. Assalamualaikum.